Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Perutusan Khas Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Takzim yang diketuai oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor. Rombongan tersebut juga disertai oleh Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim Tunku Temenggung Johor dan Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim Tunku Panglima Johor. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Antara kerabat diraja yang berangkat sama dalam majlis menghadap tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Di majlis menghadap tersebut, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor telah menyembahkan warka perutusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Takzim kepada kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dalam majlis yang sama, Tunku Mahkota Johor juga menyembahkan warka perutusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Takzim kepada kehadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Juga hadir di majlis menghadap berkenaan dari kedua belah pihak ialah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibun Najabah, Pengiran Ana Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Datuk Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain, Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahim bin Ramli Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Yang Berhormat Datuk Haji Azmi bin Rohani Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Latif bin Yusof Setiausaha Jumaah Majlis Diraja Johor dan Sahibul Samahah Yang Berhormat Datuk Haji Yahya bin Haji Ahmad Mufti Johor. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini menyatakan 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 kes dengan kes yang sembuh seramai 139 orang. 462 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini, sementara 5,253 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 65 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan baru-baru ini. Seterusnya, jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 53,357. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Kementerian Kesihatan sekali lagi menegaskan kepada orang ramai untuk mengimbas kod QR dengan menggunakan aplikasi BroHealth masing-masing setiap kali masuk atau keluar, terutamanya di tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, pusat rawatan kecantikan dan kedai gunting serta bangunan-bangunan kerajaan. Dalam mematuhi segala peraturan dan arahan berkaitan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa pada masa ini, bermula hari ini 7 September 2020, para pengurus premis perniagaan dimestikan memaparkan kod QR di tempat masuk premis masing-masing.
Kementerian Kesihatan juga menggesa orang ramai agar mengambil serius penggunaan aplikasi BruHealth, terutamanya dalam mengimbas kod QR dalam membantu kementerian berkenaan melaksanakan pengesanan kontak atau contact tracing jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Di samping itu, orang ramai juga dikehendaki mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan menjaga kebersihan diri, memakai sungkup muka di tempat awam yang penuh sesak dan tidak menghadirkan diri ke majlis-majlis keramaian jika kurang sihat. Individu yang didapati melanggar atau ingkar akan arahan yang dikeluarkan semasa pandemik COVID-19, individu berkenaan akan didenda di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 dan jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan yang telah dikeluarkan. Sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan pada bulan Jun 2020 lalu, sebanyak 636 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara dan telah mendapati 517 melakukan kesalahan dan dikenakan denda kompaun. Kapasiti penggunaan pusat kegiatan warga emas kini ditingkatkan ke tahap 100%. Negara Brunei Darussalam tidak terlepas dari kesan perubahan iklim. Bahan beritanya selepas ini. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melaksanakan peningkatan de-escalation bagi Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE dari tahap ketiga ke tahap keempat bermula hari ini. Di bawah tahap keempat, kapasiti penggunaan ditingkatkan dari 80% kepada 100% kapasiti dalam satu masa tertakluk kepada ruang. Garis panduan lain adalah sama seperti yang sedang dilaksanakan. Dengan peningkatan de-escalation tahap keempat, PKWE lebih giat lagi meneruskan aktiviti memasak pada setiap hari Sabtu. Objektif aktiviti tersebut adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada para ahli. Dengan perubahan tersebut, sekali lagi diingatkan untuk sentiasa mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan, khususnya dalam mengamalkan tanggungjawab sosial, penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan semua pihak. Meskipun negara Brunei Darussalam bukanlah penyumbang yang signifikan terhadap pelepasan gas rumah hijau di peringkat global, namun negara tidak terlepas daripada kesan perubahan iklim akibat pelepasan gas berkenaan. Ini termasuk kenaikan suhu dan peningkatan jumlah kebakaran hutan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan. Perkara tersebut disuarakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa merasmikan bengkel pasukan petugas dokumen Operasi Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Dayang Hajah Tutiati turut mengongsikan walaupun negara mempunyai 72.1% liputan hutan yang mampu menyerap sebahagian besar pelepas gas rumah hijau, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan berhasrat untuk meningkatkan lagi kapasiti penyerapan karbon negara dengan menanam pokok baharu. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Hairunisa binti Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selama 2 hari diadakan, bengkel dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan Jabatan Perhutanan selaku peneraju bagi Strategi 2 liputan hutan dan disokong oleh Urustia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Bengkel yang melibatkan 72 peserta ini dihasrat dapat merangka dokumen operasi bagi Strategi 2 liputan hutan dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan penyerapan karbon melalui penanaman semula hutan dan penghutanan semula yang menyasarkan penanaman 500,000 pokok menjelang tahun 2035.
Setiap individu mungkin mempunyai pengalaman berbeza apabila melancong ke luar negara. Bagi pengusaha Cherry Flossom Dayang Nur Ifah binti Haji Awang Nuruddin, pengalaman bercuti ke Korea Selatan memberinya inspirasi untuk menceburi bidang perniagaan dengan memperkenalkan pelbagai produk jenama Korea ke negara ini. Produk-produknya dipasarkan melalui butik digitalnya sendiri. Ikuti laporannya bersama Mazia Jini. Dari our own talent, we can actually make income from it. Walaupun dalam kalangan ahli keluarganya tidak terlibat dalam dunia perniagaan, namun Dayang Nur Ifah binti Haji Awang Nuruddin memberanikan diri menceburinya. Pengalaman melancong ke Korea Selatan menjadi detik permulaannya berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Dengan menggunakan media sosial, beliau menjadi pengasas Cherry Flossom dan memasarkan produk-produknya melalui butik digitalnya. Sebenarnya, I got inspired dari my Korean trip masa 2018, and then I thought macam wah cool je, like barang-barang Korea ni macam I thought it matches my personal fashion taste as well, and then so I decided to bring the Korean brands to Brunei. When I told my mama and baba about getting orders from Korea, they actually support me. Tanya, oh, like that's a good idea, but they didn't ask me further about that. So macam they trust me in whatever I'm doing right now. Pengusaha muda ini sentiasa berusaha memastikan produk yang dipasarkannya menepati minat dan cita rasa masyarakat tempatan. Seperti peniaga lain, beliau juga tidak terlepas daripada menghadapi cabaran dari pandemik COVID-19. How I overcome cabaran-cabaran macam shipment delay atau is I bring in stock, barang in stock macam ready stock supaya my customers dapat receive their items like cepatlah, as soon as possible. Just be yourself and then discover and have experience as much as you can while you're young, and then who knows masa membuat experience itu macam you found your own passion, and when you found your own passion, that's when you grab your opportunity to make your own business. Bagi golongan muda di luar sana, jangan pernah jenguk untuk berusaha dan mencuba. Manfaatkan bakat yang ada untuk menjana pendapatan sendiri. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTV. Ke arah membentuk masyarakat berpendidikan dan berilmu serta mempunyai daya saing dan bermotivasi, seramai 500 peserta dari seluruh negara mengikuti projek kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 170 tenaga pengajar sukarelawan terlibat dalam projek tersebut. Projek kelas tuition PIP yang telah diperkenalkan sejak tahun 2006 itu menyasarkan para pelajar dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan dan para pelajar yang mempunyai pencapaian yang lemah dalam pelajaran supaya dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. 8 buah pusat kelas tuition PIP disediakan, iaitu 3 buah pusat di daerah Brunei dan Muara, 2 di daerah Tutong, 2 di daerah Blaid dan sebuah di daerah Tempurung. Sementara itu, Awang Alimas bin Haji Muhammad Ali, pengurus dan penyelaras projek kelas tuition PIP, ketika ditemu bual oleh pihak RTB menyatakan sejak projek dijalankan, ia telah menunjukkan pencapaian positif dan memberangsangkan dalam kalangan peserta yang menyertainya. Pencapaian dari segi akademik pula, Alhamdulillah, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sudah menganugerahkan berseri pendidikan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan PSR dan mendapat 5A. Mereka ini melanjutkan pelajaran mereka di sekolah menengah yayasan. Alhamdulillah, sejak tahun 2008 hingga 2019, sebanyak 39 orang pelajar telah dianugerahkan berseri pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Selain akademik, sisi motivasi juga diselitkan dalam projek kelas tuition ini.
Subjek-subjek teras yang diajarkan kepada peserta yang akan menghadapi peperiksaan PSR ialah Bahasa Melayu, Matematik, English dan Sains. Sementara bagi peserta yang akan menduduki peperiksaan PCGCE peringkat O akan diajarkan Bahasa Melayu, Matematik D, English dan Combined Science. Selain bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kebajikan, projek ini juga dihasrat dapat menyatukan peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi yang berkaitan dalam sama-sama berganding bahu membantu mereka yang memerlukan. Bermula tahun 2010, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah memberikan beasiswa kepada peserta yang memperoleh keputusan cemerlang bagi meneruskan pengajian ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan semua kos perbelanjaan dibiayai oleh pihak yayasan. Sehingga tahun ini, 33 orang telah terpilih menerima beasiswa tersebut. Sebanyak 15 paing darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pagi tadi. Kempen dikendalikan oleh Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal, Hospital Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha. Kempen bertujuan bagi menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Sabtu ini, 12 September 2020, kempen seumpamanya juga akan diadakan di City Square bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Orang ramai diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001, email kepada bloodbank@moh.gov.pn dan Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Bagi memastikan stok bekalan darah sentiasa di tahap yang sihat dan mencukupi bagi menampung penggunaan di kesemua hospital di negara ini, orang ramai adalah digalakkan untuk menderma darah semasa kempen-kempen derma darah atau datang sendiri ke pusat pendermaan darah. Semua jenis darah, terutama jenis A, sangat diperlukan bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit, terutama bagi pesakit thalassemia dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah tambahan esok 8 September bertempat di aras bawah Kompleks Beli Belah Times Square bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau email kepada bloodbank@moh.gov.pn dan atau ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram @bloodbank_repas dan Facebook @bloodbank.repas. Simpang 347 Jalan Muara dan kawasan sekitarnya akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok. Pemotongan sementara bekalan elektrik akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari dan disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Simpang 16 Jalan Manggis 1 dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik bermula 1.30 petang sehingga 4 petang. Gangguan disebabkan kerja-kerja pemeliharaan kawat atas.